Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. Jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Baik, ada beberapa perkara yang ingin saya bincang ya. Dan dalam 1-2 hari ini, dan live ini bukan ditujukan kepada anda secara am, tetapi secara khusus juga kepada pembangkang sebagai satu amaran sesuatu yang sedang dilakukan oleh PHBN. Okay. So kebelakangan ini saya rasa anda semua tahu bahawa ada usaha terancang untuk serang Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Dan juga kita lihat ada serangan secara halus, secara tidak langsung kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi kenapa serangan ini berlaku ya? Okey, pertama sekali, jika anda pergi ke Google Trends, ada satu servis yang diberi oleh Google, iaitu Google Trends, di mana kita boleh siasat nama-nama mana yang menjadi tumpuan kepada orang ramai. Maknanya bila mereka buat carian di Google, mana menjadi tumpuan, dan kita perlu membuat pembandingan. Kita tak boleh saja sebut cari satu nama, kita perlu banding nama kan. Jadi kalau anda banding Anwar dengan Tun Mahathir, Anwar ni bercakap hari-hari, bercakap bukan sekali, 2-3 kali sehari, bercakap, habis bercakap lagi sampai berbuih-buih ya. Tapi cakap tak serupa bikin lah, itu kita tahu. So dia bercakap banyak, dia ada media saluran perdana di bawah kontrol dia ya. So semestinya kita jangka carian buat Anwar mengatasi Tun berlipat kali ganda. Dan Tun secara amnya dia agak senyap, sekali-sekala berbunyi sana sini, baru-baru ni ada ceramah sana sini ya. So kita jangka Anwar akan menjadi tumpuan kepada carian rakyat ya. Tetapi anda mungkin terkejut, di banyak negeri carian untuk Tun Mahathir mengatasi carian untuk Anwar. Itulah kehebatan Tun Mahathir. Dan di banyak negeri carian Muhyiddin mengatasi Anwar. Di banyak negeri carian Hadi Awang mengatasi Anwar. Okey. Di banyak negeri carian Sanusi mengatasi Anwar. Malah ada negeri-negeri tertentu carian Anwar Musa mengatasi Anwar. So di situ kita dapat lihat rakyat memang ingin tahu berkenaan dengan pemimpin pembangkang. Carian mengenai Anwar mesti ada sebab dia PM, dan asyik-asyik dia timbulkan isu baru, jadi orang nak tahu apa isu terkini. Tetapi bila kita lihat orang-orang lain yang tidak begitu menyerlah berbanding dengan Anwar, carian mereka kalau boleh mengatasi ini satu mesej rakyat, iaitu mereka minat kepada Perikatan Nasional kepada Pembangkang. So apa yang saya lihat adalah serangan bertubi-tubi terhadap Sanusi ini adalah serangan disebabkan populariti dia. Begitu juga serangan terhadap Tun adalah disebabkan populariti dia. Cuba anda fikir, siapa Perdana Menteri? Anwar. Tun ada jawatan Perdana Menteri tak? Tak. Ada jawatan Menteri tak? Tak. Ahli Parlimen ke? Tak. Ahli Dewan Undangan Negeri ke? Tak. Jadi mengapa Anwar beria-ia hendak cabar Tun dan sebagainya? Sebab yang saya lihat, this is character assassination dengan fitnah, dengan maklumat berbelit-belit, maklumat palsu ya, kerana kita menjelang PRN lah. Okay. Now kita lihat contohnya, ada dalam satu ucapan Anwar berkata, saya beri amaran kepada pemimpin ni, ini kali terakhir, saya dah 2-3 kali beri amaran, ni amaran terakhir, pulangkan harta rakyat yang dicuri. Okey, jika tidak dia akan kerah pihak berkuasa untuk siasat. Saya nak tanya Anwar,
Kalau dah 2-3 kali awak beri amaran, sudah lama anda beri amaran, maka jika anda membuat kenyataan yang begitu spesifik dan begitu serius berkenaan dengan kecurian harta rakyat, maka mesti anda berpandu kepada satu maklumat yang awak ada atau bukti yang awak ada. Sebab awak kata, kalau tidak saya akan kerah pihak berkuasa. Jadi mesti anda ada maklumat, ada bukti. Persoalan saya, jika anda ada maklumat atau bukti, kenapa belum serahkan maklumat atau bukti jenayah ini kepada pihak berkuasa? Saya nak tanya, bukankah satu jenayah dengan sendirinya jika anda ada bukti atau maklumat jenayah tetapi anda selindung daripada pihak berkuasa? Adakah Anwar cuba memberi persepsi seolah-olah jika orang itu tiba-tiba keluar dan serahkan aset yang kononnya dicuri itu, ya, pulangkan aset yang kononnya dicuri itu, adakah Anwar akan memaafkan dia? Adakah Anwar begitu berkuasa dia boleh memaafkan orang tu daripada dikenakan tindakan undang-undang jenayah jika orang tu pulangkan aset? Jadi tak masuk akal. Dan Anwar secara tidak langsung sedang mengaku dia ada maklumat yang dia selindung dari pihak berkuasa. Dan kenapa tak namakan orang tu? Kenapa tak berani namakan orang tu? Kalau dah sampai menteri besar boleh ditahan hanya beberapa jam sebelum berdepan dengan mahkamah, mengapa babak orang ni Anwar tidak berani menamakan sampai beri 2-3 amaran? Inilah cara putar belit Anwar. Sama seperti putar belit dia berhubung dana judi, ya. Pada 5 Disember Anwar membuat kenyataan dia ada maklumat, dia ada dokumen menunjukkan ada dana judi yang digunakan oleh satu gabungan besar dibayangkan Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum sebagai pendanaan pilihan raya. Kemudian dikerah pihak berkuasa untuk siasat. 5 bulan kemudian Datuk Seri Azalina Othman memberitahu di Parlimen bahawa setakat pada ketika itu pihak SPRM tidak menemui sebarang bukti yang boleh menyebabkan benda itu disiasat, buka kertas siasatan. Setakat itulah, ya. Jadi kalau Anwar berkata jangan cabar saya ada dokumen, maknanya dia ada bukti yang cukup tajam lah, boleh buktikan bahawa ada dana perjudian. Tapi berdasarkan kenyataan Azalina, maka tak ada sebenarnya bukti, maklumat. Anwar hanya putar belit. So dia putar belit. Isu ini, isu itu, tuding sana, tuding sini. Dari berdekad lama dia kata ada berkotak-kotak bukti terhadap Tun Mahathir. Bila sampai masa Tun minta bukti itu, Anwar tak boleh bagi. Kemudian Tun saman 150 juta. Itu pun Anwar cuba tangguh untuk memberi penjelasan, untuk memberi jawapan. Kalau dah ada bukti, tampil je bukti itu. Oh, tak boleh. Kalau kita tanya Laskar Cyber kata, oh, itu Anwar akan tampil kat mahkamah. Jadi maknanya tak logik. Sebab maknanya Anwar sanggup tak tunjuk bukti, sanggup disaman, kemudian nak susahkan diri dia kena saman baru nak tunjuk kat mahkamah. Kemudian pula tu Anwar suruh Tun buktikan kedudukan dia dengan mengisytiharkan aset. Itu pun tak masuk akal. Mula-mula kata bukti tu nak tunjuk kat mahkamah, kemudian minta bukti dari Tun. Kalau dah berniat nak minta bukti dari Tun, kenapa tak tunjuk je bukti? Kalau Anwar tunjuk bukti sekaligus orang akan dapat tahu berapa banyak aset Tun. Tak apa, putar belik orang ni, putar belik, kelentong, tipu. Kemudian akhirnya bila dah masuk mahkamah berkenaan dengan isu ni, Anwar buat tuduhan tanpa menamakan sesiapa, seolah-olah dia tengah menuduh bunian kot. Kalau dah curi aset negara, pulangkan. Tuding sana, tuding sini, ya. Semenjak 98 lagi Anwar dah tuduh Tun macam-macam, tapi tak pernah tunjuk bukti. Yang tunjukkan bukti dalam sejarah tanah air kita adalah Tun Mahathir pada tahun 1997. Dia, bila Tun dituduh, maka dia kerah media arus perdana, surat khabar, cetak senarai syarikat-syarikat kroni Anwar.
Tunjuk senarai syarikat-syarikat yang berkait dengan kroni Anwar, berkait dengan Anwar, berkait dengan keluarga Anwar, termasuk manfaat yang diterima, termasuk juga bapa Anwar dan adik Anwar, termasuk juga Zaid Hamidi. Dan kemudian beberapa hari selepas tu, Zaid Hamidi di media arus perdana, dia memohon maaf secara terbuka kepada Tun dan mengaku menerima manfaat daripada Anwar sebagai Menteri Kewangan. Bukti dah ada, tapi bukti terhadap Tun tak ada. So, sampai hari ni dia tuduh. Tahu tak apa yang saya lihat? Semua ni adalah untuk mengalih perhatian anda daripada satu soalan yang Pakatan Harapan tidak boleh jawab sampai bila-bila, dan mereka takut berdepan dengan soalan ini pada kempen PRN, iaitu pelantikan Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi Anwar kata dia nak perang rasuah. Logik tak dia nak perang rasuah, tapi dia lantik seorang yang terpalit skandal LCS dan berdepan tuduhan rasuah di mahkamah sebagai timbalan dia. Masa dia nak lantik Zaid, dalam UMNO ada 26 ahli parlimen. 25 ahli parlimen tak ada kes mahkamah, tak ada kes jenayah. Kenapa tak lantik salah seorang daripada 25 MP BN UMNO sebagai timbalan? Kenapa Zahid yang satu-satunya MP BN yang berdepan kes rasuah mahkamah? Kemudian cakap kat orang nak lawan rasuah. Siapa nak percaya? Pelabur mana nak percaya? Pengundi mana nak percaya? Awak nak perang rasuah? Awak tuduh sana, awak tuduh sini, awak tuding sana, awak tuding sini. Semuanya main tuduh tapi tak pernah tunjuk bukti. Tapi orang yang awak lantik untuk bantu anda lawan rasuah adalah satu-satunya MP dalam barisan yang berdepan tuduhan rasuah di mahkamah. Dan mahkamah dah sahkan wujud bukti prima facie dan dah minta Zahid bela diri. Orang tu yang dipilih. Sebelum PRU 15 diberitahu, Anwar beritahu Zahid terlibat dalam skandal LCS. Rafizi tunjuk bukti hitam putih penglibatan Zahid dalam perolehan skandal LCS dan pelbagai perkara yang meragukan yang perlu disiasat. Ya. Anthony Locke kata Zahid kantoi menipu dalam skandal LCS. Fahmi Fadzil kata Zahid terlibat dalam skandal LCS. Lepas PRU, mereka berkahwin dengan UMNO dan lantik Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri. Sampai kiamat Anwar tak boleh jawab kepada pengundi. Jadi mereka duk alih perhatian. Tun Mahathir lah, Sanusi lah. Kemudian tak puas hati nak dah kenakan Sanusi, sekarang ada pegawai dia pula. Saya difahamkan pegawai berkait dengan MBI sedang disiasat. Itu sebenarnya bagi saya menimbulkan persepsi palsu. Ini juga berkait dengan Sanusi. Sebenarnya ini berkait dengan pentadbiran nama. Malah Sanusi sudah mengisytiharkan dia akan saman fitnah Saifuddin kerana mengaitkannya dengan isu yang apa, MBI. Ya, mereka terdesak nak alih perhatian, tapi tak boleh jawab sampai hari ini. Kenapa lantik Zaid Hamidi? Kau cerita rasuah sana, rasuah sini, tapi sebelum PRU diumumkan bahawa penyangak, pencuri, penipu paling banyak dalam UMNO. UMNO kleptokrat. Dalam dia ada kleptokrat, penyangak, pencuri. UMNO ni perlu ditentang. Kita diberitahu UMNO ni paling ramai pencuri, paling ramai penyangak, kleptokrat ni, parti bahaya ni. Tapi lepas PRU 15, mereka tipu penyokong mereka, mereka kahwin dengan parti yang kononnya paling ramai pencuri, paling ramai penyangak. Kemudian mereka tuding jari ke orang lain. Sebab tak boleh nak jelaskan kepada pengundi bagaimana awak nak perang rasuah sedangkan awak berkahwin dengan parti yang awak sendiri kata paling ramai pencuri, penyangak. Malah salah seorang yang awak tuduh sebagai pencuri, penyangak, awak naikkan dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Sebab itulah ya, menjelang PRN macam-macam tuduhan, macam-macam fitnah, macam-macam tindakan. Sebab nak alihkan perhatian daripada satu soalan yang tak mungkin mereka jawab sampai bila-bila. Pelantikan Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri.
Jadi itulah yang perlu ditekankan oleh pembangkang. Rakyat dah tahu, rakyat dah nampak, rakyat dah tahu, rakyat dah tak percaya. Pergi kat luar sana, saya rasa anda semua dah tahu dah. Rakyat tak percaya satu apa pun dilakukan oleh Anwar. Malah tindakan mereka menyerang Sanusi melantun balik kat mereka. Mereka tak jangka. Mungkin mereka fikir, oh, ambil tindakan kat Sanusi, populariti Sanusi akan menurun, meningkat berlipat kali ganda, melantun balik kat mereka. Tapi mereka masih tak sedar-sedar. Mereka masih sedang menyerang tanpa sedar bahawa mereka sebenarnya membantutkan kempen mereka sendiri, mengancam kempen mereka sendiri. So, sama ada sumber maklumat mereka ni tak betul, ataupun pakar-pakar strategi memberi maklumat palsu kepada Anwar, kerana bila pakar strategi ni dia terima duit, dia hanya nak gembirakan Anwar. So tak mustahil lah dia beri maklumat palsu. Benda ni pernah terjadi bawah pentadbiran Najib dulu. Ya, sebab pakar-pakar strategi pencatur semua, dia pun nak buat Najib gembira sebab terima dana daripada Najib. Jadi mereka kata semua okey, semua beres, strategi berjalan baik, orang percaya dan sebagainya. Last-last Najib kenalah pada PRU. Lepas PRU baru dia dapat tahu maklumat semua tak tepat. Najib ni secara peribadi pernah beritahu kepada saya benda ni. Ya? So tak tahulah maklumat mana mereka dapat. Barangkali mereka tak dapat gambaran sebenar. Makin banyak mereka serang Sanusi, serang Tun, makin meningkat populariti Sanusi, Tun Mahathir, Muhyiddin dan sebagainya. Mungkin mereka fikir mereka nak, in English they say, kill two birds with one stone. Ya, mereka serang Sanusi, barangkali populariti Sanusi turun, sekaligus juga mereka alih perhatian daripada Zahid. Ini tidak. Populariti Sanusi, populariti pemimpin pembangkang yang diserang meningkat, dan makin ramai mula tanya, cuba cerita jap, macam mana Zahid boleh naik jadi timbalan Perdana Menteri? Jadi fokus kat situ. Kita nak jawapan daripada Anwar, kita nak jawapan daripada PH. Katanya parti itulah paling banyak penyangak, pencuri, kleptokrat. Tapi kepala mereka tu, kepala kleptokrat ni, dia naikkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Walaupun Anwar sendiri kata dia terpalit skandal LCS, walaupun dia ni berdepan tuduhan jenayah rasuah. Tanya, jelaskan kepada rakyat mengapa pilih Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu perlu jadi tumpuan pembangkang. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.